Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 4, Unit 17, Teknologi dalam Kehidupan. Untuk makluman, PDPR hari ini berlandaskan standard kandungan 3.3 menghasilkan penulisan dan standard pembelajaran 3.3.2 mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Baiklah, ini merupakan apa yang kita akan belajar hari ini, iaitu tanda baca, imbuhan, aktiviti 1 dan kita akan lihat juga aktiviti 2. Jom kita lihat yang pertama, iaitu tanda baca. Tanda baca yang pertama ialah kita ada tanda noktah, iaitu digunakan pada akhir ayat penyata. Contohnya, Bapa Ahmad bekerja di Pahang. Tanda noktah. Dan juga tanda noktah ini juga digunakan bagi singkatan untuk gelaran, pangkat, jawatan dan sebagainya. Contohnya murid dapat lihat ayat di bawah, Yang Berhormat Datuk Hisham akan melawat sekolah kami. Yang berhormat itu menggunakan singkatan YB. Jadi menggunakan tanda noktah di antara perkataan Y dan juga B itu. Kemudian ayat yang kedua, Dr. Sapiah merupakan pensyarah yang tegas namun penyayang. Kita lihat yang kedua pula, iaitu tanda koma. Tanda koma ini digunakan untuk mengasingkan sesuatu yang sama jenis dalam ayat. Contohnya, emak pergi ke pasar membeli buah oren, apple, tembikai dan betik. Nampak tak dekat sini? Buah oren, buah apple, tembikai. Ini dalam satu kumpulan yang sama, iaitu kumpulan buah-buahan. Maka kita menggunakan tanda koma. Selain itu, tanda koma ini juga digunakan selepas kata seru. Contoh, wah, cantiknya kasut kamu. Nampak tak wah? Wah itu merupakan kata seru. Jadi, lepas mana-mana perkataan kata seru, mesti kita letak tanda koma. Yang seterusnya ialah diletakkan juga sebelum tanda pembuka kata ataupun penutup kata. Contohnya sebelum pembuka kata tu nampak ayat yang pertama. Ali berkata, tanda koma, saya tidak datang kerana hujan lebat. Ayat yang kedua, kita akan bertolak sebentar lagi. Tanda koma, kemudian penutup kata yang di atas tu, kata Cikgu Anita kepada murid-murid. Seterusnya kita lihat pula tanda tanya, yang mana tanda tanya ini digunakan pada akhir ayat tanya. Contohnya, berapakah harga buku itu? Tanda tanya. Siapakah nama kamu? Tanda tanya. Kemudian kita ada tanda seru. Tanda seru ini digunakan pada akhir ayat seruan. Contohnya, aduh, sakitnya kaki saya. Nampak ini adalah ayat seruan, maka kita menggunakan tanda seru. Dan juga digunakan untuk menunjukkan perasaan marah, sedih, suka dan sebagainya. Contohnya, awaklah yang menyusahkan kami semua. Tanda seru, nak cakap, nak tunjuknya perasaan marah tu. Seterusnya, kita lihat tanda sempang. Tanda sempang ni digunakan untuk memisahkan kata-kata dalam kata ganda. Contohnya, kanak-kanak itu sedang bermain bola di padang. Mana satu kata ganda? Kanak-kanak. Jadi, untuk memisahkan kata ganda ini, kita gunakan tanda sempang di tengah-tengah tersebut. Dan juga ianya digunakan untuk merangkaikan imbuhan ke dengan angka. Contoh, Ali mendapat tempat kedua dalam acara lumba lari itu. Sebelum nak tulis nombor tu, kita letakkan tanda sempang. Baiklah, seterusnya kita lihat pula imbuhan dan juga penggunaannya. Baik, apa itu imbuhan? Imbuhan ini merupakan proses penambahan pada kata dasar. Kata dasar tu adalah kata asal. Contohnya cantik, beli, tarik, kerja dan banyak lagi. Dalam imbuhan, kita ada 4 jenis imbuhan. Kita ada imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan sisipan dan juga akhir sekali imbuhan apitan.
Cikgu akan ajarnya satu-satu dan cikgu berharap agar kamu semua dapat fokus pada PDP ini. Baik, kita lihat yang pertama iaitu imbuhan awalan. Imbuhan awalan ini terdiri daripada perkataan bel. Yang mana imbuhan awalan ni berada di hadapan ayat. Baik, kita lihat yang pertama. Imbuhan awalan ber ini ada banyak kegunaannya. Contohnya, melakukan perbuatan seperti berbual, bertumbuk. Lihat ayat di sebelah. Setiap hari Azim berjalan kaki ke sekolah. Nampak tak? Berjalan. Menunjukkan kita melakukan perbuatan itu. Yang kedua, perbuatan berlaku kepada diri sendiri. Contoh, bersolek, berhias. Yang ketiga, perbuatan berbalas-balas. Contoh, bergaduh. Tengok ayat di sebelah. Anak-anak kecil itu bergaduh kerana berebut pistol mainan. Okey, kita ada juga menunjukkan keadaan telah sedia berlaku. Contohnya berjahit, bertampal, berikat. Kemudian kita ada juga memiliki, beranak, berumah, beristeri. Contoh ayat, kucing betina itu beranak 4. Dan akhir sekali untuk awalan ber, kegunaannya menunjukkan keadaan memakai. Contohnya berbaju, berseluar, berkasut. Okay, nampak ayat tu? Pengemis itu berseluar pendek sahaja. Okay, ini adalah contoh awalan ber. Okay, apa tujuan kegunaan ber ini dan macam mana kita gunakan dalam ayat. Kemudian kita ada awalan di, digunakan untuk membentuk kata kerja pasif. Contohnya, perbuatan pasif yang dilakukan oleh orang ketiga. Okay, contoh, diambil, diajar. Okay, tengok ayat dia. Anak kecil itu diasuh oleh orang gajinya. Nampak tak? Orang gajinya itu merupakan orang yang ketiga. Okay, ayat yang kedua pula, pensel itu diasah oleh Salim. Seterusnya, imbuhan awalan ke. Imbuhan ke ini digunakan untuk membentuk kata nama terbitan. Okay, kita lihat yang pertama. Maksudnya yang dijadikan. Contoh, ketua, kehendak, kekasih. Okay, tengok ayat dia. Saya menurut segala kehendak ayah saya, kata Aziz dan Sanusi. Yang kedua, awalan ke ini maknanya boleh juga dari segi kata bilangan tingkat, iaitu kedua, ke-8. Okay, nampak ayat dia? Mereka berbaris di barisan yang ke-10 dalam perhimpunan itu. Dan yang ketiga juga, awalan ke digunakan sebagai makna kata bilangan himpunan. Kedua-dua, ketiga-tiga. Boleh tengok ayat kat sebelah. Selain itu, kita ada juga awalan imbuhan men. Okay, ada men, meng dan juga menge. Yang mana penggunaan ini adalah untuk membentuk kata kerja transitif. Okay, kita lihat yang pertama. Yang pertama, maknanya melakukan perbuatan. Mem, nampak tak? Kemudian ada men, nampak? Membunuh, mencuri. Lihat ayatnya. Anak kecil itu merangkak di bawah meja. Yang kedua, menjadi, menguning, mengembang. Yang ketiga, menjadi seperti, membatu, membisu. Okay, boleh lihat ayat di sebelah. Yang keempat, mengeluarkan bunyi. Contoh, menyala, mengiau. Kita juga ada membuat, perbuatan membuat seperti menganyam, melukis. Seterusnya kita juga ada makna menghala. Contoh, mendarat, menghulu. Boleh lihat contoh ayat di sebelah. Seterusnya kita ada juga awalan pen. Pe, pem, pen, pel, peng, penge. Okay, yang mana penggunaan awalan ini adalah untuk membentuk kata nama daripada kata kerja ataupun daripada kata adjektif. Okay. Contoh yang pertama, orang yang melakukan perbuatan. Kita guna pelakon, pencuri, penapis. Yang kedua untuk sifat.
Sifat ni apa? Kata adjektif kan? Nampak contohnya periang, pemalas, penakut. Kita nak bagi dia jadi kata nama kepada kata adjektif tu. Contoh ayat dia nampak. Abang Moin seorang yang penakut. Kita nak gambarkan Abang Moin ni seorang yang penakut. Apa? Yang ketiga, orang yang suka melakukan sesuatu perbuatan. Peminum, pemabuk, pendiam. Yang keempat, alat atau sesuatu yang digunakan untuk membuat sesuatu kerja. Contoh pencakar, pengaut, penggali. Ini untuk alat pula. Yang terakhir kita ada sesuatu yang menyebabkan jadi. Contohnya pemanis, pengeras, penyakit. Boleh lihat ayat di sebelah. Seterusnya kita ada pula awalan ter. Ter ataupun te. Yang pertama, tidak sengaja atau secara tiba-tiba. Yang mana perbuatan ini kalau tak sengaja kita gunakan imbuhan awalan ter. Contohnya terpijak, tersepak. Nampak ayat di sebelah. Askar yang sedang beroperasi di dalam hutan itu terpijak jerangkap samar. Dia tak sengaja pijak. Yang kedua, keadaan yang berterusan. Contohnya tertanya-tanya, terbayang-bayang. Contoh ayat di sebelah. Manisah tertanya-tanya akan maksud kata-kata pemuda yang kacak itu. Yang ketiga, kita ada paling. Contoh nak menggambarkan keadaan yang sangat. Contoh tercantik. Baik, ayat di sebelahnya. Tempayan yang terkecil itu dibelinya dengan harga yang agak tinggi. Nak bagi tahu yang tempayan tu sangat kecil, kita guna juga imbuhan awalan ter. Yang keempat, dari segi makna keupayaan. Contohnya terbuang, terangkat. Contoh ayat, Aminah terangkat kampit beras yang besar itu. Selesai imbuhan awalan, kita bergerak pula kepada imbuhan akhiran. Baik, yang pertama akhiran an. Dekat belakang tu an. Penggunaannya adalah untuk membentuk kata nama terbitan daripada kata adjektif, kata kerja dan kata nama. Baik, kita lihat yang pertama. Alat atau perkakas. Kukuran, ayakan, ampangan. Kata dasar dia apa? Kukur. Bila kita tambah imbuhan akhiran an, dia jadi kukuran. Yang kedua, tempat, lapangan, bangunan, hentian. Mereka berkumpul di hentian Puduraya. Yang ketiga, an juga kita boleh letakkan untuk menunjukkan hasil perbuatan. Contohnya hidangan, masakan, minuman. Yang keempat, dari segi banyak atau luas. Contohnya lautan, daratan. Nampak? Darat tambah an jadi daratan. Seterusnya, pelbagai jenis. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran. Yang keenam, tiap-tiap ataupun setiap. Contoh bulanan, mingguan, tahunan. Kan kata dasar dia bulan. Tambah akhiran an jadi bulanan. Tengok ayat dia. Majalah bulanan itu sungguh laris jualannya. Yang terakhir kita ada untuk benda. Contoh manisan, asinan. Seterusnya kita ada juga imbuhan akhiran yang diakhiri dengan huruf I. Ini adalah untuk membentuk kata kerja transitif. Kita lihat yang pertama. Menjadikan ataupun menyebabkan jadi. Contoh, akhiri, sakiti, baiki. Lihat ayatnya. Jangan sakiti hati ibumu itu, Zaki, kata lebay dolah. Yang kedua, untuk menerangkan unsur tempat. Contoh, dekati, masuki. Kita juga ada akhiran kan. Kan ni untuk membentuk kata kerja transitif juga. Yang pertamanya, menjadikan ataupun menyebabkan jadi. Contohnya, padamkan, gosokkan. Maksudnya kita yang menyebabkan api itu terpadam, kita gunakan imbuhan akhiran kan. Sebab nak tunjuk benda tu kita yang menjadikan benda itu. Contoh, kecilkan api itu, Swilan, kata Puan Anita. Yang kedua,
melakukan perbuatan. Contoh, buangkan, ubahkan. Baiklah murid-murid, kita lihat pula seterusnya imbuhan apitan. Yang pertama, imbuhan apitan ber-an. Imbuhan apitan ini adalah dua imbuhan yang diapitkan pada kata dasar. Sebab tu ada di depan dan juga di belakang. Baik, kalau untuk imbuhan apitan ber-an ini adalah untuk membentuk kata kerja yang tidak transitif. Baik, kita lihat yang pertama, perbuatan berbalas-balas. Contohnya bercakar-cakaran, bergelut-gelutan. Okey, kata dasar dia apa? Cakar kan? Kita guna imbuhan apitan ber dekat depan dengan an di belakang. Yang kedua, kita ada perbuatan berterusan. Contohnya berkibaran, berguguran. Kan kata dasar dia kibar, betul tak? Yang ni kita guna ber dengan an di depan dan juga di belakang. Yang ketiga, kita ada juga makna dari segi menunjukkan banyak yang berbuat. Contohnya berterbangan, berlarian, berciciran. Boleh lihat ayat di sebelah. Yang keempat, masa yang panjang. Contohnya berlarutan. Yang terakhir ialah menunjukkan keadaan ataupun kedudukan. Contoh berasingan, berdekatan. Mereka tinggal berjauhan. Mereka tinggal berasingan. Kamu boleh lihat dulu ayat di sebelah untuk lebih memahami. Seterusnya kita ada imbuhan apitan ber-kan. Ini untuk membentuk kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap. Contoh yang pertama, maknanya menggunakan sebagai. Contohnya berpandukan, berdasarkan. Nampak contoh ayatnya. Dia tidur beralaskan lengan. Kata dasarnya alas, yang diapitkan imbuhan ber dengan kan. Seterusnya, maknanya dengan ataupun kepada. Contoh bersuamikan, beristerikan. Contoh ayat, Haji Awang berbesankan orang kaya. Seterusnya, kita ada imbuhan apitan ke-an, yang mana ini adalah untuk membentuk kata terbitan. Kita lihat yang pertama. Contoh, kementerian, kedutaan. Ini untuk tempat. Kalau tidak kan kata dasar dia menteri kan. Nak tunjuk tempat menteri itu kita panggil kementerian. Yang kedua, keadaan ataupun hal. Contoh, kemajuan, kemunduran. Kan kemajuan, maju kata dasar. Bila kita tambah ke dengan an, ia menunjukkan sesuatu keadaan. Yang ketiga, kita ada bersifat ataupun menyerupai sesuatu. Contoh kemelayuan, keinggrisan. Contoh ayatnya, sifat kemelayuannya jelas kelihatan. Dan yang terakhir, hasil perbuatan. Contoh kemiskinan, kekayaan. Seterusnya kita ada imbuhan men dengan ai di belakang. Contoh ai, mem, men, meng, menge. Yang mana ada apitan yang akhirnya huruf ai. Contoh yang pertama, menunjukkan makna menjadi. Contoh membanjiri, menghakimi. Yang kedua, memberikan sesuatu. Bila kita nak bagi sesuatu ke orang, kita boleh guna menghadiahi, menganugerahi. Contoh ayatnya, Kamsani menghadiahi ibunya seutas rantai emas. Bukannya Kamsani menghadiahkan ibunya. Yang tu salah. Sebab kalau kita guna menghadiahkan, kita tak boleh letak subjek selepas itu. Kita kena letak objek. Contohnya, Kamsani menghadiahkan seutas gelang kepada ibu. Itu baru betul. Yang seterusnya, melalui, mengalami. Contoh, menembusi, menghargai. Yang keempat, melakukan sesuatu perbuatan. Contoh, menzalimi, mengasari. Yang kelima, menjadikan sesuatu keadaan. Contoh, mengubati, mengotori. Dan yang terakhir sekali, meniadakan sesuatu. Contoh, membului, menguluti. Lihat di sebelah. Suhaimi menebasi rumput di halaman rumahnya itu. Dia nak buang rumput di halaman rumahnya. Seterusnya kita ada imbuhan apitan men
Kan? Boleh lihat yang pertama, melakukan sesuatu, membersihkan, mengemaskan. Yang kedua, melakukan sesuatu untuk orang lain, membelikan, mencarikan. Kita belikan orang tu sesuatu. Okey, yang ketiga, menganggap sesuatu sebagaimana kata dasar. Contoh, mengagungkan, membenarkan. Yang keempat, menjadikan objek sebagai. Contoh, mencalonkan, merajakan. Yang kelima, memasukkan sesuatu benda ke dalam tempat. Contoh, menguburkan, menanamkan. Yang keenam, membawa objek ke tempat. Contoh, mendaratkan, mengetepikan. Kamu boleh lihat ayat di sebelah. Baik, ayat yang keenam tu sebenarnya abang mengetepikan keretanya supaya tidak menghalang kenderaan lain untuk lalu di jalan itu. Ada typo sikit dekat situ. Yang terakhir, kita lihat pula imbuhan sisipan. Imbuhan sisipan ni disisipkan dalam kata dasar. Kita ada 3 sahaja. Imbuhan sisipan EL, imbuhan sisipan EM, imbuhan sisipan ER. Boleh tengok macam mana dia sisipkan di tengah-tengah perkataan. Contoh imbuhan sisipan EL tu, kalau tidak perkataannya ganggang. Bila disisipkan EL jadi gelanggang dan telah membentuk maksud yang baru. Imbuhan sisipan EM, kalau tidak maksudnya gilang. Bila ditambah EM jadi gemilang. Begitu juga dengan imbuhan sisipan ER, ceracak. Kalau tidak jadi cacak. Bila tambah ER jadi ceracak. Baiklah murid-murid, kita lihat pula aktiviti yang pertama. Apa yang cikgu nak awak buat? Awak buka buku teks muka surat 117 dan baca petikan tidak basah lagi kasut itu sepintas lalu. Lepas dah baca, cikgu nak kamu keluarkan buku pemahaman dan kamu senaraikan kesalahan yang terdapat dalam petikan tersebut. Contoh macam mana nak tulis. Salin dulu perkataan yang salah yang kamu jumpa. Contohnya terpakai. Tulis jawapan yang betul di sebelahnya. Apa jawapan yang betul? Dipakai. Lihat semula ayatnya. Dalam petikan tu ada salah ejaan, ada salah imbuhan, ada salah tanda baca. Senaraikan apa yang salah dan tulis semula jawapan yang betul di sebelahnya. Selesai tugasan 1, kita bergerak kepada aktiviti kedua. Aktiviti kedua, selepas sahaja kamu telah menyenaraikan kesalahan, cikgu nak berdasarkan kesalahan yang kamu telah senaraikan, kamu murnikan semula petikan tersebut dengan jawapan yang betul dalam buku pemahaman. Macam ni. Bila dah senaraikan tadi apa yang salah, apa yang betul jawapan, kamu salin balik petikan ini tapi kamu gantikan dengan jawapan yang betul. Itu bermaksud kamu murnikan semula petikan ini, kamu betulkan ayatnya. Jawab latihan ini dalam buku pemahaman dan kemudian jangan lupa menjawab kuis yang telah cikgu berikan pada grup kelas WhatsApp. Selamat belajar!